Selamat pagi dan salam sejahtera murid-murid. Topik pembelajaran kita pada pagi ini ialah Berniaga Amalan Mulia di bawah unit ke-19 Perniagaan Sumber Rezeki. Hari ini kita akan belajar kemahiran seni bahasa. Kita akan ubah suai cerita berdasarkan watak, lokasi dan gambar. Murid-murid, sila buka buku teks anda muka surat 126. Kita baca dan fahami dulu cerita yang diberi sebelum mengubah suaikannya. Jom. Tajuk: Berniaga Amalan Mulia. Seawal subuh, ketika suasana hening di desa, Pak Dini telah menyediakan nasi lemak dan mi goreng. Seawal subuh, pada awal pagi, ketika suasana hening di desa, suasana hening, keadaan sunyi senyap, masih lagi sunyi senyap di desa, di kampung. Pak Dini dan isterinya buat apa? Pak Dini telah menyediakan nasi lemak dan mi goreng. Isterinya pula tekun bermaksud rajin. Isterinya pula tekun membuat pelbagai jenis kuih tradisional. Mereka bekerja bagai lipas kudung walaupun telah berusia. Apakah maksud lipas kudung? Lipas kudung bermaksud membuat sesuatu kerja dengan pantas. Selepas itu, mereka bergegas ke warung. Warung bererti kedai. Tanpa berlengah, mereka menyediakan 3 balang air untuk diberikan secara percuma kepada pelanggan mereka. Mereka memberi air secara percuma kepada pelanggan. Sebaik-baik saja warung dibuka, pelanggan datang berduyun-duyun. Apakah maksud berduyun-duyun? Maksudnya beramai-ramai. Sebaik saja warung dibuka, pelanggan akan datang beramai-ramai ke kedai mereka. Tidak menang tangan mereka melayani pelanggan. Tidak menang tangan. Banyak kerja. Tidak menang tangan mereka melayani pelanggan. Kebanyakan pelanggan mereka orang tempatan. Semasa berniaga, senyuman sentiasa terukir pada wajah mereka. Mereka peramah dan bersopan santun juga. Mereka bersyukur dengan rezeki yang tidak pernah putus. Rezeki itu juga dikongsikan dengan orang yang memerlukannya. Sebelum pulang, mereka menyediakan makanan untuk penghuni rumah anak yatim. Itulah rutin harian Pak Dini dan isterinya bak kata pepatah, alat bisa, tegal biasa. Okey, baik murid-murid, apakah maksud alat bisa, tegal biasa? Perkara yang susah menjadi senang kalau selalu dibuat. Baik murid-murid, sekarang kita mengubah suai cerita ni berdasarkan gambar dan watak yang diberi dalam buku teks anda. Encik Azli peniaga restoran. Dia berniaga di bandar. Sebelum kita mengubah suai cerita ni, cikgu nak anda tukar perkataan dia ni menjadi beliau. Sebab yang sebelum tu kita nyatakan apa? Encik Azli kan. Kalau encik kita tak boleh katakan dia. Kata ganti nama diri yang sesuai, beliau. Encik Azli peniaga restoran. Apa yang murid-murid perlu buat ialah anda hanya perlu tambah beberapa perkataan supaya ayat ini menjadi lebih bermutu. Ini dia contoh. Encik Azli seorang peniaga restoran. Beliau berniaga di Bandar Ipoh. Gambar kedua, awal pagi bersiap sedia makanan, roti canai, nasi lemak. Awal pagi. Awal pagi ni merujuk kepada masa. Kalau ianya merujuk kepada masa, kata sendi apa yang kita patut gunakan? Ya, betul. Pada. Pada awal pagi. Siapa? Encik Azli. Encik Azli seorang saja ke? Tak, Encik Azli dan pekerja-pekerjanya buat apa? Bersiap sedia menyediakan makanan. Kita lihat contoh jawapan. Pada awal pagi, Encik Azli dan pekerja-pekerja restorannya bersiap sedia untuk menyediakan makanan. Makanan yang popular bermaksud terkenal di restorannya ialah roti canai dan nasi lemak. Gambar ketiga, sambutan baik pelanggan pelancong asing. Apa yang mendapat sambutan baik? Ya, restoran Encik Azli mendapat sambutan yang baik daripada siapa? Daripada pelanggan. Pelanggannya bukan saja orang tempatan. Pelancong-pelancong asing juga mengunjungi restoran Encik Azli.
Okey, jom murid-murid, kita membina ayat-ayat ni dalam bentuk perenggan. Cadangan jawapan. Restoran Encik Azli mendapat sambutan yang baik daripada para pelanggan. Pelanggan datang berduyun-duyun ke restoran Encik Azli. Encik Azli dan pekerja-pekerjanya tidak menang tangan melayan pelanggan. Kebanyakan pelanggan mereka orang tempatan. Ada kalanya pelancong-pelancong asing juga mengunjungi restorannya. Murid-murid, anda boleh ambil ayat-ayat daripada cerita yang kita baca sebelum ni, tapi anda perlu mengubah suaikannya mengikut cerita ini. Gambar keempat. Sering mengukir senyuman. Enak. Popular. Harga berpatutan. Okey, sering mengukir senyuman. Siapa yang sering mengukir senyuman ni? Ya, Encik Azli sering mengukir senyuman terhadap para pelanggannya. Okey, enak. Enak bermaksud sedap. Apa yang sedap? Makanan yang dijual di restoran Encik Azli ni sedap. Dan popular. Popular bermaksud terkenal. Harganya juga berpatutan. Okey, jom kita menulisnya dalam bentuk perenggan sekarang. Encik Azli sering mengukir senyuman terhadap para pelanggannya. Pekerja-pekerjanya juga beramah dan bersopan santun. Layanan yang mesra, makanan yang enak dan harga yang berpatutan menjadikan restoran Encik Azli lebih popular di Bandar Ipoh. Gambar terakhir. Bersyukur rezeki mencurah-curah, sebelum pulang membersihkan. Bersyukur berarti berterima kasih. Rezeki, pendapatan, mencurah-curah tu bermaksud pendapatan yang banyak. Okey, jom kita menulisnya dalam bentuk ayat. Okey, Encik Azli bersyukur dengan rezeki yang mencurah-curah. Rezeki itu juga dikongsikan dengan orang yang memerlukannya. Setiap hari, sebelum pulang, Encik Azli dan pekerja-pekerjanya membersihkan restoran terlebih dahulu. Itulah rutin harian Encik Azli dan pekerja-pekerjanya, bak kata pepatah, ala bisa, tegal biasa. Okey, baik murid-murid, cikgu nak anda tulis cerita ini dalam buku karangan anda bahagian C. Sekiranya ada apa-apa soalan, anda boleh hubungi cikgu. Sekian, terima kasih.